Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni kita sambung dengan Minhaj ni. Kita Minhajul Abidin Ridwana dalam muka surat 41 pun. 41 Nah, kalau silap bang. Kalau mana ada kitab tu boleh tengok tu. Muka surat 41 kan. Kok saya silap. Kenapa saya tanda banyak sangat ni tu macam tanda. Kan rata-rata tu. Jadi dia kena silap ya. Jadi dalam muka surat 41 kod no situ no betul tak tu? Baca silap kan. Jadi saya ingat tentulah lebih kurang no di dalam bab nafsu-nafsu ni ya, untuk mempertahankan nafsu kita. Bukan nafsu pelojoh saja no. Nafsu jahat, nafsu amarah ni macam-macam kan. Nafsu amarah ni diterjemah takbur, riya, ujub, sum'ah, hasad, semua tu nafsu amarah no dia. Lahir daripada nafsu jahat manusia. Itu yang masalah dia. Yang duduk dia fi qalbin ruhaniyin, di dalam hati rohani. Bukan fi qalbin jismaniyin, bukan dalam hati jismani. Dia duduk dalam hati rohani. Apa dia? Iaitu sifat mazmumah yang dicelah tadi. Dia dalam tu. Jadi hati itulah yang bermasalah sangat-sangat dengan Allah, dengan hari kiamat, dengan azab. Hati itu kan, hati itu yang bermasalah sangat tu. Yang dia tak mau jadi baik tu, ada dendam kesumat tu kan, ada takbur, ada riya, ada ujub dalam nafsu amarah tadi didorong dalam hati rohani tadi. Jadi kalau kita potong pun hati jismani itu tuan-tuan, tetap ada juga. Kalau dia tak disuntik dengan suntikan tasawuf kan, suntikan pembersihan terhadap hati tadi ni. Dia kena suntik dia pula. Kalau kita kata kencing manis, suntik kufut kan. Makan ubat. Yang ni makan ubat tak jadi ya. Kan? Dia kena suntik macam tu. Insya-Allah. Baik tuan-tuan kita sambung hati antulah dulu ni ya. Sampai dulu ni saya ingat saya tanda tang tu saya ambil ayat Quran firman Allah Taala tu kan saya ingat ya. Pertama no. Kalau dan tidak olehmu barang yang di dalam Quran daripada menyebutkan takwa situ kan. Saya ambil tang tu lah. Boleh tak? Jumpa tak tu? Jumpa. 41 hak bagi bagi yang 1 2 3 4 nah. Bagi yang keempat, yang kelima. Biarlah yang kelima. Okey, 1 2 3 4 5 6. Situ kan? Bukan ni sangat bukan ada yang ke-6 tu. Dan tilih-tilihmu barang yang di dalam Quran ni. Kan? Ada tu. Kalau atas sikit pun lebih kurang tu kan? Tu dah. Tu. Bawah sikit tu kan? Kata dia maka tilik olehmu. Tilik ni ialah kita abang wajan dululah juga. Mana tilik ni bukan pandang, bukan lihat. Tilik bi'ainil basirati, dengan mata hati. Kita tak kata tilik bi'ainil zahirati, dengan mata zahir. Dengan mata zahir orang tak kata tilik, tengok. Melayu kata tengok ataupun lihat. Perkataan dia ra'a. Ra'a tu maknanya lihat. Bila kata tilik ni makna kita ambil pemerhatian di dalam mata hati, melalui mata hati. Mata hati yang dijadikan oleh Allah ada nur, ada cahaya. Ada cahaya yang boleh menyuluh, di mana kejahatan-kejahatan boleh berlaku di dalam diri manusia. Itu yang kata hati tu lain sikit tuan-tuan no. Lainlah sikit, bukan banyak pun, sikit saja kan. Kemudian dia abang tuan-tuan maka tilik olehmu barang yang di dalam Quran daripada menyebut
menyebutkan takwa, takwa, dan digantungkan dengan dia dengan takwa daripada segala kebajikan-kebajikan. Kamu tilik dalam Quran tengok dia kata, Allah sebut bab takwa ni kan. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang takwa ini bersama-sama beserta dengan perbuatan amal soleh. Mana amal soleh kalau tak ada takwa tak jadi juga. Walaupun kita buat kebajikan, buat kebaikan, tapi tak ada takwa. Jadi kita buat kebaikan-kebajikan berdasarkan nak takbur, nak bangga-bangga. Kita buat kebajikan, kebaikan berdasarkan riak, nak nunjuk-nunjuk. Tak jadi. Itu yang bermasalah di dalam bagaimana kita nak beramal supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan. Maka Allah gandingkan dalam Al-Quran ni maknanya amal saleh, amal kebajikan, kebaikan dengan takwa. Takwa itu di mana? Fi qalbi atau fil qalbi, di dalam hati. Dalam hati itulah takwa tadi bergayut, bergantung, tersemat, tersemadi kan, di dalam hati. Di qalbin ruhani, dalam hati roh. Hati yang masalah ada intana. Jadi banyaklah orang berbuat kebaikan dan kebajikan tetapi tidak bertakwa. Maka amalan kebajikan itu hanyalah sia-sia. Itu yang kita bimbang tu. Tu yang kita bimbang bila kita nak lakukan kebajikan kebaikannya berdasarkan apa? Itu dia bergantung dengan takwa tu. Dan beberapa janjian-janjian atasnya atas takwa daripada pahala. Janjian bila kita ada sifat takwa, maka kita akan mendapat pahala. Banyaklah Allah Ta'ala gantungkan dengan kebaikan dan kebajikan tadi ni, makna dapat pahala. Kalau kita buat, kita melakukan kebaikan dan kebajikan tadi ni. Banyaklah. Berdasarkan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kalau tak takut, tak ada apalah tuan-tuan, rugilah kita kan. Kita buat dah berpuluh-puluh tahun, buat kebaikan dan kebajikan, tetapi tak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi ya. Kita berkorban, kita bersedekah, kita bersembahyang, kita berzakat, kita berhaji, banyak lagi kita berkorban sehingga terkorban-korban kan. Tapi takwanya tak ada. Mana tak ada. Tak ada janji ganjaran pahala di dalam di dalam janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kata kita ruginya tu kan. Kan. Itu yang kata kita rugi sangat-sangat kan. Tak apalah, insya-Allah lah tuan-tuan ya. Jadi bila kita berdasarkan takwa, itulah tuan-tuan dalam syariat-syariat zahir ni, dalam syariat zahir. Syariat zahir ni macam syariat fiqh tu zahir lah. Ya, syariat fiqh ni zahir lah. Contoh dalam bab sembahyang. Ya. Sembahyang ni kita buat berdasarkan takut kepada Allah. Berdasarkan kita beriman kepada Allah, yakin adanya Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Tidak dinamakan kamu melakukan kebaikan dan kebajikan, tetapi kebaikan itu yaitu sama ada kamu menghadap sebelah ni, sebelah sana, tak ada. Melainkan orang yang meletakkan imannya kepada Allah, imannya kepada kemudian hari pembalasan. Itu kebaikan situ. Kita hadap sini pun, kita hadap sana pun tak kisah. Tetapi sebab itu dalam syariat zahir dia apa? Bila nak melakukan ibadat zahir, dia ada peraturan. Contoh yang paling mudah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Senang kan? Wahai orang beriman, bila kamu nak sembahyang, Allah kata tu,
Nak sembahyang, maka basuh muka kamu, basuh tangan sampai ke siku, kan? Sampai ke siku. Sapu kepala. Kepala dia tak kata basuh, bagsilu. Basuh. Dia tak kata bagsilu, wamsahu, sapu. Kemudian basuh kaki sampai buku lali. Persoalan kalau tak ada buku lali macam mana? Ni macam saya tu bukan ada buku lali. Orang tak nak kaki, mana ada buku lali? Nak ambil wuduk macam mana? Garuk kepala. Itulah sistem darurat yang diletakkan dalam PK. Maka dalam kitab Iqna' dia kata, kalau tak salah tak Iqna' Fatumu'in. Dia kata wa yusannu ayyughsala ala qadri maqtu'iha. Sunat bahasanya dibasuh atas kadar dipotong. Ada sunat. Tak wajib kan? Dah. Pasal Allah Ta'ala ada kata dulu. Firman Allah Ta'ala letak dulu. Tengok. Tak relax ke tu? Allah benar bagi berat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati akan sesuatu melainkan diperluaskan kepada kita. Tuan-tuan, kita nak pegang hukum Allah Ta'ala ni, nak beramal ni, macam mana kan? Ada saya pergi ziarah benda baru ni. Satu ustaz tu tanya saya pun kelang kabut lah, saya nak jawab macam mana kan? Melainkan kita jawab balik kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran lah. Dan apa yang disebut dalam kitab, nak lah. Pasal masalah kesnya apa? Kes orang yang tak boleh sujud, tak boleh sujud sampai kelantan, kan? Pasal dia pukul kata tak sah sembahyang. Oi, kalau tak sah macam mana? Tak ada kasih sistem darurat. Orang sembahyang pakai pelupuk mata isyarat je boleh. Kita nak berpecah dengan sebab borok, tuan-tuan, tak payah. Saya kata yang tu bukan rukun sembahyang, yang tu rukun sujud nama dia. Rukun sujud dahi, tapak tangan, kan? Rukun sujud lutut, dua kaki. Bagi orang yang berkuasa, dia kena buat. Bagi yang tak berkuasa, ala qadriha, atas kadar saja. Atas kadar kuasa. Kalaulah tuan-tuan, dia tidak menyesah, banyak orang tak pakai sembahyang. Dengan petua tu orang tak sembahyang. Mana cacat pakai tak sembahyang? Awak, saya tak boleh sujud. Awak, perut saya besar sangat tuan-tuan. Kan? Pakai tak sembahyang kan? Wah, dah ada sistem darurat ni, pakai pelupuk mata isyarat pun boleh. Tapi hukum mana ni? Allah dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nak letak mana ayat tu? Inilah tuan-tuan. Bukan saya kata inilah yang bermasalah dalam kita nak menjalani syariat Allah. Pasal tak cermat. Kena cermat sikit. Hukum Allah Ta'ala tuan-tuan. Awak tak bagi dia pada betul tak mau sembahyang kan? Tak payah sembahyang kan? Siapa nak jawab tu? Siapa nak tanggung? Siapa nak jawab? Ni hang tak sembahyang sekarang. Aku tak boleh sujud. Loh. Awak, dia pun kata tak boleh sujud. Sembahyang tak sah. Nak amboi. Jadi saya tuan-tuan, benda macam tu tak usah diperdebat, tak usah dipersoal. Kalau Allah dah kata dalam Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Apa lagi kita ada? Tengok dalam kitab Mau'izatul lil Mu'minin, pesanan bagi orang beriman. Lagi jelas tuan-tuan. Tapi dalam konsep tasawuf ni, yang kita kata wajah wajhiya lillahi itu apa? Ku hadapkan mukaku. Muka yang mana? Muka ni. Kalau muka ni tuan-tuan, sembahyang darurat macam mana buat? Nak ada kiblat juga. Nak ikat macam mana? Sampan nak ikat macam mana? Kapai nak ikat macam mana? Kapayak nak ikat macam mana? Ulama Sofi dia bayar. Maknanya dia dah bahas dah. Dia kata wajah wajhiya lillahi itu wajah hati kita, jangan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, itu yang bermasalah dalam konteks-konteks syariat zahir, kemudian dibawa tuan-tuan dalam masyarakat. Itu masalah. Salah itu. Tengok dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, pesanan bagi orang beriman. Ya. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, maknanya kita nak kena hilang kan, toleransi sikit kan.
Tu salah dia kata, kesian kawan nak semayang kan. Lah ni tuan-tuan banyak, pergi ke Mekah banyak kan. Yang tak boleh sujud nak buat macam mana? Kita kena ada toleransi, ikut ayat Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Guna ayat Quran tu. InsyaAllah tuan. Yang penting hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi saya kata kalau Ustaz tu, Ustaz, tak apalah biar bilang ada apa. Lah minit nak sujud sangat, buat bangku hak yang boleh sujud. La ilaha illallah. Hak ni, hak tempat duduk ni tuan-tuan, dengan hak yang letak dia jadi hak yang ni tinggi. Hak ni jadi rendah macam bangku. Tak acil lah lagu tu. Sepatut hak ni kena bawah lah. Pasal sujud ni dah, sebab tu dia kata macam mana atas kadar yang kuasa. Atas kadar kuasa ni macam mana? Maknanya macam mana buat? Boleh buat. Dekat tu. Boleh dah. Dekat mana? Boleh je tu. Boleh. Itu atas kadar kuasa. Tu saya kata kepada Ustaz, depa tak tengok kan ada Quran Masail ke, Sabil Muhtadin ke, kita jauhi dah lah. Nak tengok kita Arab susah kan, nak kita Fathul Wahhab susah kan. Kita jauhi je kan. Kadang mudah-mudahan macam inilah tuan yang kita duduk susah kan, bertembung dalam persoalan nak beribadat. Masalah dia. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tak darurat tak boleh buat. Darurat boleh. Itu yang kata rukhsah tadi ni. Tengok dalam Qawaidul Fiqh, kaedah fiqh. Rukhsah. Habis tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang benda-benda macam ni tuan-tuan bertembung dalam masyarakat, kita jadikan polemik, akhirnya kita buang masa banyak. Kan? Akhirnya kita buang masa cukup banyak. Sepatutnya kita bukan betulkan benda tu, betulkan benda akidah. Tak apalah, wala apapun, tu saya kata, Ustaz, dia bilang, dia ada buat betul. Kan, apa macam kan? Kita api putih kata tak sah sembahyang orang, nak mampu. Kita siapa? Allah Ta'ala kah? Tuhan kah? Nabi kah? Kita tengoklah, kan? Itu yang tak berat nak tanggung tu. Boleh, kita tengoklah suasana keadaan dia. Allah kata lagu tu, kita ikut tu. Kemudian lagi dia apa tuan-tuan? Janji yang atasnya daripadanya pahala dan sawabun. Sama aja, pahala tu bahasa Melayu, sawabun tu bahasa Arab. Pahala bahasa Melayu, sawab pahala bahasa Arab. Dan beberapa kata dia, beberapa yang disandar kepadanya kepada takwa daripada bahagia. Maknanya tuan-tuan, kalau kita bertakwa, Allah Ta'ala ada janji dalam Quran akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Itu disandarkan. Kebahagiaan tadi disandar kepada takwa. Maka kita tak akan mendapat takwa, tak akan mendapat kebahagiaan kalau kita tak bertakwa. Banyak lagi lah yang maksud takwa ni kita akan dapat. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi kelapangan, lapang pemikiran, lapang hati, dan Allah janjikan rezeki yang tak sangka-sangka. Dia pun tak fikir. Alih-alih tanah dia lebuh dia nak ambil, dia pun tak fikir. Jadilah, kan? Tak sangka-sangka. Rupanya apik beli pi cari dia. Tanah orang dia tak boleh buat benda. Ya? Apa nak kata tu? Wa yarzuqhu min haitsu. Allah bagi rezeki, dia pun tak sangka kan. Last minute dapatlah rumah 20 biji lebih. Kan? Adik-adik pasal bagi tanah yang lubuk. Tak apalah. Ini janji apa? Tak semua boleh dapat lagu tu sebab Allah tak janji kat kita tak dapat dah. Kita tak payahlah kan. Kita usah fikir macam tu lah. Kita duk rancang-rancang, elok-elok dah kita duk tanya pejabat tanah. Ni hutan tang ni esok nak buat lebuh raya tak? Nak buat. Macam depa nak buat lapangan terbang kat sana dulu ni. Punya syok tak kira lah depa. Kan? Kat Beriah tanah mahal ya. 1 hektar 400,000 nya. Yang kawan dan sempat jual. Yang tak jual doang nak jual. Nak jual kan tak jual, nak jual. Dah minit tak jadi. Tak jadi. Habis ya. Kawan tu dah beli dah 100,000. Tanam sawit. Pernah dia dadah asal. Kait habis ya.
Ya, itulah contohnya. Tak ada janji kita, jangan kita fikir benda yang bukan. Itulah tuan. Jadi kita kena yakin dengan Allah. Tengok dalam kita hikam, macam mana kita dekat dengan Allah Ta'ala dalam keyakinan kita kan. Cantik juga. Seronok kita dalam bahasa keyakinan kepada Allah. Sebab itu saya kata kan. Dekat mana yang kita boleh baca tu lah. Apa kita nak susah ya. Kemudian lagi dia hampak kepada kita seterusnya tuan-tuan. Banyak lagi kebahagiaan bergantung berdasarkan takwa kita. Kalau kita bertakwa, kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, dunia dan akhirat, insya-Allah takwa ni. Dan kata dia, dan lagi bahagia. Dan aku hendak bilangkan yang demikian itu, dan aku hendak bilangkan yang demikian itu takwa tadi ni. Aku bilangkan cakap dululah. Ini cakap Melayu Cina Melayunya. Kemudian aku nak bilangkan yang demikian itu daripada jumlahnya 12 perkara. Itu 12 perkara ni. Maknanya kalau kita bertakwa, ini janji dia. 12 perkara ni. Dia nak bilang tu 12 macam. Kalau kita ada sifat takut, di dalam hati kita ada 12 macam ni. Dia nak bilang di sini. Nak bilang makna dia atok lah ni. Dia nak atok lah, kita tengok. Pertama, apa dapat? Madhun. Madhun ni dipuji. Pujian daripada Allah. Madhun. Madhun tu makna dapat pujian daripada Allah. Kita bertakwa, kita ada sifat takut dalam hati kita dan kalbun rohani kita, kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Takut apa ni? Kita bila sebut takut, kita ada tengok benda zahir saja tuan-tuan. Sebab tu kita tak lengkap. Takut nak minum arak, takut berzina, takut membunuh, takut merompak, takut menyamun. Kita duk takut tang tu saja, duk fokus. Penyamun pelan banyak, perompak pelan banyak, pembunuh pelan banyak, benzina pelan banyak. Kita tengok kan. Tangkap hari-hari bila kita tangkap kan. Tangkap Allah macam kelakatu tu. Tapi mai pula ada. Pasal kita duk kata tadi tang tu saja fokus dia. Kita tak kata tuan dari segi nafsu amarah. Pasal apa jadi macam tu? Tak pernah kita tanya kan. Pasal apa manusia jadi perompak, penyamun, pembelut, periswah? Sebab dia ada sifat hubbul mal, cinta harta. Bila dia cinta harta, nak dapat harta tu macam mana nak buat? Merompak, mencuri, menyamun lah. Kalau dia perlawan balik, aku bunuh lah. Di mana tu? Hubbul mal tu duduk tak mana? Fil qalbi, dalam hati. Kalau sifat tu tak ada tentuan, mana dia nak merompak? Mana dia nak menyamun? Ini yang masalah. Mana dia nak riswah? Ini kita doa macam-macam. Pelbagai cogan kata, cogan kota, macam-macam kita buat. Tapi tak boleh sebab kita tak basmi hubbul mal. Kita tengok pula macam-macam. Hang pejatuh aku pejatuh hang, aku terajang hang terajang aku, hang sepak macam sepak kan. Hang kepak hang, aku kepak hang kepak aku pula, jangan kepak. Pasal apa tu? Pasal dah hubbul jah, cinta kemegahan. Pangkat aku pasal hang tak lagi, aku kepak. Cuba bayang tuan-tuan. Nak pergi ke mana ni? Nak bahas ke mana tuan-tuan? Nak bahas hukum pekah kah? Mana ada abang nak pekah? Nak bahas apa? Dan tersauh lah. Dalam pekah dia tak bahas tuan-tuan benda tu. Pasal apalah dia pandai lawan kepak kan? Pasal apalah dia pandai jit-jit semut sampai sakit nak atas? Semua tu berdasar ke atas hubbul jah, cinta kemegahan.
Hang kepak aku lah, esok aku kepak hang pula. Kan? Inilah yang berlaku. Kita tidak mau menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu yang masalah dia. Kita hanya beriman di fi sadri saja. Tu dalam rasanya kita ada dulu sahabat dah. 5-6 tahun sahabat dah, kan? Islam tempat dia fi sadri. Kan? Iman fi qalbi. Itu ada semua tu, kan? Fi qalbi, fi fuadi, semua siap diletaklah dalam kolom-kolom dia. Itulah yang masalah, tuan-tuan, kita hari ini tu yang kita tengok, kan? Gejala-gejala buruk yang berlaku itulah. Kita nak marah siapa? Kita marah umat Islam kita yang tidak berpegang dengan ajaran Islam lah, itu je. Takkan nak marah kafir. Dia tahu aku mana tahu, kan? Dia tahu aku mana tahu dia kan? Tak temosai kita kalau dia tahu mana tahu, kan? Hampalah dia. Sebab tu kita orang Islam ni kan, kita jelaskan Islam tadi betul-betul. Kafir pun hormat, kan? Jadi bila kita buat begitu, dia pun tengok, ayah ini apa macam dia mula apa macam, kan? Apa macam dia tak nak naik, tapi dia itu sudah marah sama orang. Tak boleh. Dia itu Islam. Itu yang kita tu tengok penyelewengan dan sebagainya, kan? Itulah dia nampak tu. Pasal dia ada hubbul mal, hubbul dunya, cinta dunia. Tu di mana tu ada? Dalam hati manusia. Lalu tangannya merayap, kan? Buat macam-macam. Tangan merayap, kaki merayap, telinga merayap, semua dengar, kan? Itu masalah dia. Sebab itulah, tuan-tuan, bila di sini dia sebut macam tu, benda banyak yang kita nak nampak. Tuan-tuan sendiri nampak pada saya lebih banyak, kan? Cuma saya nampak poket-poket aja. Pertama, madhun, kalau kita bertakwa, kita dipuji oleh Allah, dan kata dia lagi, madhun, dan apa tu? Dan tiada seperti, mana? Dan bahwasanya situ, ada di atas, dan disandar, madhun dan dan hasan. Tahu nak saya silap ni, Saya bukan silap, tuan-tuan, mata ni. Allah Taala bagi macam ni. Kilana tak apalah, dia bagi tu. Boleh tu. Pertama, madhun dan bukan tiada seperti itu. Sanaun. Dan sanaun, madhun dan sanaun. Betul. Sanaun tu sama madhun, puji juga nama dia. Tapi tuan-tuan, walaupun begitu, sebab bahasa Arab, bahasa Quran ni, tuan-tuan, rahsia yang lebih tu Allah Taala lebih mengetahui. Kita hanya sekadar menjelaskan menurut kadang-kadang kita faham. Kalimah itu Allah Taala bagikan. Madhun ni puji macam biasa. Sana' ni mana puji yang sampai mendalam. Macam itulah. Jadi kadang-kadang macam itulah, tuan-tuan. Sebab ilmu Allah Taala ni betul luas, yang kadang-kadang kita tak dapat mencapai. Melainkan apa Allah Taala tahu kat kita, itu hak dia punya. Dapat. Itu yang kata madhun dan sana' itu. Seperti firman Allah Taala. Makna ni hujah lah ni. Kita, tuan-tuan, saya dah hambat dah. Kalau dalil tu Al-Quran ataupun hadis kursi ataupun hadis sahih, boleh dibuat hujah, boleh dibuat dalam perlembagaan negara sebagai pegangan, kan? Itu saya pasal apa? Ada satu tempat pasal masalah tu lah, kan? Pasal dia tak bagi baca Ihya Ulumuddin tu, masalah dia, kan? Dia baca Ihya tak payah baca, kesian, kan? Dia pasal apa Ihya ni banyak kumpulan hadis dhaif, kan? Hadis dhaif hati yang sahabat dah dulu ni, tak salah, kan? Bukan tu saya kata. Kita nak beramal tak?
Kita nak buat perlembagaan negara tak boleh lah nak pegang itu. Kan? Nak masuk tandas, kan? Baca doa, keluar tandas, baca doa, basuh berak, baca doa. Tak apalah untuk amalan sendiri. Apa salahnya? Nak memulakan makan dengan 3 jari, salah kan? Apa salahnya? Tetapi tuan-tuan tak bagi, itu yang masalahnya. Imam Ghazali dengan dia siapa? Kita kena fikir, aku ni ayah, saya ambil pensyarah dia dari sini, takkan aku kawan budak tu buat master, buat ini. Kita kena ingat, aku bukan macam Imam Ghazali. Imam Ghazali walaupun tak ada apa-apa, tapi dia dekat dengan Nabi. Dia masih zaman tabi'in yang dekat dengan para sahabat. Dia lebih warak pada aku. Kita bayang lagu tu lah. Ni bayang, dia tak ada apa. Habis Jahanam. Imam Ghazali ada apa? Habis tu Jahanam. Itu yang kita dah takut tu. Kita bimbang sampai tahap macam tu, manusia berfikir tuan-tuan bahaya dalam masyarakat Islam umum kan? Kalau kita ulama yang macam tu tak boleh baca dah habis kan? Tak payah kan? Kita baca majalah filem lah pula kan, majalah wanita, majalah filem. Kalau ada mangga baca hati lah pula. Saya kata ada apa, baca hati lah. Baca mangga lah kalau ada mangga. Wanita kan? Saya susah tuan. Tu itu pertembungan pemikiran tuan-tuan. Kita tak maulah kan? Tak mau betul. Jangan jadikan pertembungan. Tak boleh baca tak apa. Kita tak boleh baca, orang lain boleh baca, silakan. Jangan kita rasa dengki pula. Dan kita tak boleh baca, kita kata tak patut baca apa siapa. Orang boleh baca, silakan. Boleh baca, silakan baca. Lagi tu baru Islam nak terjalin. Baru betul. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barulah nak dapat macam tu. Tidak. Kita potong awal-awal kan? Dah. Saya kata tak payah. Tapi hang jangan lawan lah. Esok hang punya isi hang tak dapat penuh mereka kurang tidak pun tak lulus langsung. Jadi tuan-tuan, itulah yang masalahnya mutakhir ni. Gejala-gejala macam tu. Bila kita potong bermasalah lah. Wa in tasbiru. Tu ayat Quran tu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Allah Taala kata ni Allah Taala punya ni. Fa inna zalika min azmil umur. Firman Allah, dan jika engkau sabar, satu perbuatan, satu perkataan, satu kalimah, satu sifat mahmudah. Sabar tu sifat mahmudah, sifat yang dipuji tu. Pasal taubatun khaufun sabrun. Allah kata, dan jika sekiranya engkau sabar, kamu sabar. Dan jika engkau sabar tu kita abang dahulu. Sabar ni ada 3 lah. Dia punya cabang dia. Dalam kitab kecil-kecil lah. Dalam kitab Hidayatus Salikin, dia abang. Sabar ni sabar atas bala, sabar atas taat, sabar atas maksiat. Sabar. Kita bila kata sabar, nak sabar apa mana? Kan? Jangan sabar apa? Kan? Sabar atas bala. Sebut bala, banyaklah. Kan? Bukan sakit saja bala. Jatuh pangkat, bala lah penuhnya itu. Bala lah kan? Tak ada masalah lah kan? Biasalah gitu. Sakit, demam, biasalah. Kan? Berpisah, bercerai-berai, mati suami, mati isteri. Adalah. Sabarlah saya. Lepas tu kahwin lah pula. Kau nak kahwin ke tak? Kan? Itu sabar. Kan? Kalau kamu sabar, itu sabar atas bala. Allah Ta'ala turunkan bala. Kalau hak besar macam hak di Aceh kan? Besar lah sikit. Bala. Kita nak abang lagi mereka kita. Macam-macam lah. Nak abang bala ni kan? Lepas tu, sabar atas taat. Ni, macam kita nak tunggu macam ni. Kena sabarlah sikit. Kan? Ambil ruang, ambil peluang, ambil masa sikit.
untuk kita taat kepada Allah. Kan dah senang. Tinggal pilih TV Z. Balik ada lagi TV tu. Tapi mana? Contoh macam tu. Pasal kita nak buat taat, kena sabarlah. Kadang-kadang hati kita bisik, ni, saya drama cantik elok oh. Ni, hang rugi oh. Kan? Pasal kita nak buat taat, dia bisik macam tu. Dia salah. Setan kalau dia tak bisik, tak nama setan, dia bisik macam-macam. Kan? Kena sabarlah. Kan? Sabar atas maksiat. Sabar atas maksiat je lah. Bila maksiat itu mendorong diri kita, tapi kita boleh tahan. Itu namanya sabar atas maksiat. Kita buat. Macam-macam lah kita nak abang kan. Kan? Sabar nafsu kata, ambil. Tak ambil, rugi hang. Ni depan rugi hang 500 kan. Pasal tak ambil kisah kan. Tak ambil kisah kan. 500 lah, 500. Pasal tu, 500. Ya tu, 500. Tak bisik kan. Kita sabar. Jangan ambil. Itu pasal maksiat. Tak ambil. Itu cerita sabar ni sebagai maksiat. Itu sabar. Jadi jika sekiranya engkau sabar dan takut, dua sekali. Jika sabar dan takut, dekatkan. Dan takut, dekatkan. Pasal perkataan dan tu limutarjami, untuk himpun dua kalimat tersebut. Sabar dan takut. Dia bukan au. Kalau au tu atau. Pilih nak sabar kah, nak takut kah? Atau takut kan? Atau pilih. Yang tu nama litakhir awil ibahah. Nama dia. Dalam usul fiqh datang litakhiri awil ibahadi. Untuk pilih ataupun untuk diharuskan. Tapi kalau waw, al-waw li mutlaqil jam'i. Dalam ilmu nahwu ada apa? Waw, al-waw li mutlaqil jam'i. Semata-mata himpun dua-dua tu. Sabar dan takut. Penting tu, kan? Dan jika sekiranya engkau sabar dan takut, maka bahawasanya yang demikian itu daripada pekerjaan yang dicita-cita. Fa inna zalika min azmil umur. Maka Allah Ta'ala kata, kalau hang sabar macam tadilah dan bertakwa, yaklah nak menunggu hari-hari yang dinanti-nantikan tu, kena sabar sertakan dengan takwa. Kalau sabar tak serta takwa, tak mau juga, kan? Jadi sabar kita sertakan dan takut dengan Allah, kan? Kalau aku besar, jadi macam pula. Sabar. Bila yang Tuhan nak bagi, tak apalah. Selanjutnya tuan-tuan, sabar ni apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, situlah nak sama ada kita sabar ataupun tidak. Kita mesti sertakan dengan takwa kepada Allah. Sabar sabar. Selalu kita minta kepada Allah itu itulah. Sebab itulah dalam kitab Hikam dia bahas sangat-sangat dalam kes tu, kes berdoa ni. Kita berdoa kepada Allah ni tuan-tuan. Pasal Allah kata lagu tu, firman Allah, ud'u'ini istajib lakum. Doa aku perkenan. Dalam kes perkenan tu dibahas dalam kitab Hikam. Makna perkenan ni jangan kita ingat kita minta hari ni nak jatuh. Tak, bukan lagu tu. Minta hari ni kaya, bukan lagu tu. Sebab tu dia bahas dalam kitab Hikam. Jadi kata dia apa? Ibnu Athaillah kata apa dalam kitab Hikam? Kata dia macam ni. Allah tetap tunai janji dia akan perkenan. Perkenan macam mana? Mungkin atas dunia, mungkin di dalam akhirat, mungkin ditolakkan bala daripada orang yang meminta tadi. Mungkin ditenteramkan hati dan jiwa dah. Itu Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dia bahas itu. Sebab itu kita sebimbang, kita berdoa terus berdoa. Doa adalah sebagai tawassul kita kepada Allah, sebagai kita punya komunikasi dan interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah. Allah Taala apa? Boleh tak total serah pada Allah? Yang tu kita bahas lebih laju, lebih dalam kita Hikam dia kata. Tak apalah tuan-tuan, baguslah tu, kan? Kalau serah saja pada Allah boleh. Yang tu laju kita tengok. Serah yang macam mana? Serah sebagai orang ahli sunnah wal jamaah kah? Serah sebagai jabariyah kah?
serah sebagai Qadariyah ke, serah sebagai Mu'tazilah. Kita tengok dalam konteks ilmu tauhid. Dia kena ada pula daripada sudut tu. Jadi kita kena tengok ya. Dia boleh garis pan-pan dulu ya. Insya-Allah ya. Habis kata kedua. Kedua kalau kita bertakwa hifzun dan harasatun. Kalau kita bertakwa ada sifat takut dalam hati kita, maka kita hifzun dan harasatun. Apa hifzun? Yakni itu cakap Arab yakni bahasa Melayu kata dikehendaki dengan perkataan hifzun dan harasatun. Apa dia? Dipelihara daripada segala seteru. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga kita, akan kawal. Haras manakah? Kawal lah kan? Jaga dan kawal kita daripada seteru. Kan? Seteru ni kita terjemah. Seteru ni manusia pun ya, kan? Dunia pun ya, kan? Anak-anak ya. Kadang-kadang seteru ni tak tentu. Nafsu kita seteru juga, kan? Syaitan iblis laknatullah biasalah nak apa seteru. Jadi Allah boleh jaga. Kalau ada sifat takut kepada Allah SWT, Allah akan jaga daripada seteru. Daripada musuh-musuh. Apa musuh dia? Dulu kita dah baca. Ad-dunya, ad-nasu, as-syaitanu, an-nafsu. Seteru kita? Kan dunia bawah tu. Kan? Siapa seteru kita ni? Kalau kita nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Tuhan, nak baik dengan Allah, maka seteru kita ad-dunya, dunia. Dan ataupun an-nasu, manusia sendiri. Ataupun asy-syaitanu, syaitan. Ataupun an-nafsu, nafsu. Empat perkara dibahas kepada kita yang dah lepas dalam bab seteru. Itu seteru kita. Jadi benda-benda yang macam ni lah yang selalu menguasai di dalam kehidupan kita, tuan. Nak buat macam mana, no? Tu kita kadang-kadang kita duduk susah hati, no? Dia puasa menguasai diri. Alah, insya-Allah tu tuan. Kemudian seperti firman Allah Taala. Ada lagi hujah dia. Ni nak kata buat peraturan, nak buat hujah boleh lah. Siapa nak ayat Quran, murtad lah tu lah. Kan? Kita tuan-tuan bila sebut ayat Quran, boleh buat perlembagaan, boleh buat peraturan, boleh buat undang-undang dalam kehidupan. Boleh buat dan boleh diluluskan. Siapa tak lulus dia boleh jadi murtad. Bukan undang-undang syariat zahir saja. Yang ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, lelaki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan. Itu syariat zahir nama dia. Itu nama dia syariat fiqh. Kan? Ni tasawuf, syariat tasawuf sama. Kita sama aja. Bila dasarnya Al-Quran, jadikan undang-undang, jadikan perlembagaan. Supaya membentuk satu masyarakat yang harmoni, kan? Masyarakat yang beradab, bertertib, berakhlak, kan? Sebab tu kita buat penceramah Maulid Rasul kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu li dhammam makarimal akhlak. Semua tu apa dia? Akhlak yang pertama Nabi dilahirkan apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ingat tu boleh. Nabi dilahirkan untuk membina akhlak yang mulia ni. Kemuliaan manusia iaitu akhlak. Akhlaknya apa? Sidik, cakap benar. Kan? Amanah, ada kepercayaan. Kan? Tabligh, menyampaikan benda yang baik. Kan? Fatanah, bijaksana. Itulah yang nak direalisasikan, nak direalitikan di dalam kehidupan, nak amalikan dalam kehidupan tu ya. Apa dia lagi? Itulah Maulid Rasul yang kita nak tengok. Benda apa? Jelas dah Nabi sifat tu.
Tapi kita duk pembohong, penipu, kan? Pembunuh, macam-macam, kan? Pendusta, tak apa-apa lagi lah, kan? Semua sifat-sifat yang tidak berakhlak. Aja. Pasal apa? Pasal kita tak ikut Nabi. Kalau kata ikut Nabi, Nabi apa dah? Sidik, amanah, tabligh, watanah. 4 lah. 4 cukup lah. 4 tu dah boleh kawal lah. Kalau kita betul-betul. Nabi tak kawal lah. Ya. Itu yang Nabi diutuskan tu. Apa lagi tuan? Tapi kita nak buat jalan. Kemudian lagi wa in tasbiru wa tattaqu. La yadurrukum kaidahum syai'a. Allah Taala kata lagi lagu tu. Dan jika sabar kamu dan takut. Sabar dan takut juga. Sabar dan takut. Tiada memberi mudarat, tidak memberi mudarat, akan kamu tipu daya mereka itu. Mereka itu musuh-musuh tadi lah. Siapa musuh tadi? Ad-dunya, an-nasu, asy-syaitan, an-nafsu. Ada kata musuh, kita abang pula musuh hak mana no? Musuh hak mana? Musuh geng dah. Kan? Bukan lagu tu lah. Hak tu kecil sangat lah pahaman lagu tu. Ni aku amal ayat ni boleh dah untuk ni, untuk aku supaya mengelak pada musuh. Boleh lah nak amal ayat Quran, pahala tetap pahala lah, itulah yang penting kan. Kemudian nak jadi itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Amal ayat Quran, bagi baca kita pakai ayat Quran lah. Amal yang bila ayat Quran. Wa ja'alna min baini aydihim ka la tudrika absar wa huwa yudrika absar ka. Ayat Quran kita tak boleh. Amal lah. Isi kandung rahsianya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kan? Kita yang tahu apa niat kita. Allah tahu niat kita. Kalau Allah Ta'ala niat kita, kalau Allah Ta'ala nak kabulkan. Kalau tak, terpulangkan dia. Pasal kita ni milik dia. Habis kita nak mengerah apa-apa. Jadi kita nak mengerah apa? Tak ada, kan? Jadi bila sampai ayat Quran, kalau orang nak beramal, silakan. Itu. Sama pula, kan? Guys, saya amal ini pasal nak bagi tak nampak. Itu lain cerita. Nak bagi tak nampak kan? Nak berilang kan? Itu lain cerita. Yang penting hak amal ayat Quran dapat pahala. Nabi kata 1 huruf 10 pahala ada. Itulah. Kita ingat itulah. Kita ada abang niat macam-macam, tu pulang lah. Kalau tak ada niat, free pula lah. Biar niat free lah. Kan? Niat apa? Tapi yang penting ayat Quran tu hak amal elok. Itu je. Kan? Jadi kata dia, kalaulah kamu sabar beserta dengan takut, la yadurrukum kaiduhum. Syai'a. Tak akan memberi mudarat, tipu daya. Siapa? Ad-dunya, tipu daya. An-nasu, tipu daya. Asy-syaitanu, tipu daya. An-nafsu. Tak beri mudarat. Syarat kita sabar dan takut dengan Allah. Itu ayat kedua. Yang kedua, hujah kedua. Yang kata pentingnya takwa tadi. Saya pun boleh tolong baca pun. Tu yang kacau tu. Tapi insyaAllah tuan-tuan doa, berkat doa tuan-tuan saya boleh buat. InsyaAllah lah kan. Berkat doa sebagai penyambung kepada Allah. Mana tahu antara lidah tuan-tuan ni kan, bahasa tuan-tuan ni yang Allah Ta'ala rindui kan. Kita tak tahu tuan-tuan Allah Ta'ala merindui sebab Allah Ta'ala tu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah. Dia suka keindahan. Kalau tuan-tuan berdoa dengan bunga-bunga kan, Allah Ta'ala suka tu kan? Allah Ta'ala suka tu. Sebab keindahan tu hak Allah, milik Allah. Allah suka. Sebab tu kita tuan-tuan benar-benar macam tu. Jangan pula kita, ini apa ni? Tak ada. Tidak. Buat apa kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan indah, cantik. Dia tak suka kecantikan. Cantik bahasa, cantik perbuatan, cantik pangai, cantik fikiran, cantik hati. Itu kan kita terjemah kecil. Terjemah kecil biasalah kan. Kita bila cantik muka, hati. Itu biasalah kan.
Bila kata cantik ya, kating muka. Boleh tak betul. Kan? Tapi setengah boleh lah, ambil ada sikit. Dia kata, oi, yang tu tak kira. Boleh lah kira. Tapi kira sikit-sikit lah. Macam tu. Tak ada lah kita pergi fokus cepat lagu tu. Janganlah. Kan? Habis, itu firman Allah Ta'ala lagi, tuan-tuan, menjelaskan kepada kita. Dan ketiga, diputuskan dan dikuatkan dan ditolongkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang ketiga, kalau ada takut, apa dia? Allah Taala kuatkan. Lagi Allah Taala tolong. Allah Taala ditolongkan. Macam mana firman Allah? Arti dia bahwasanya Allah Taala serta mereka itu orang yang takut dan mereka-mereka yang dan mereka segala membaikkan mereka itu betul. Membaikkan mereka itu yang apa tu? Yang disuruh oleh Allah muhsinun tu. Betul tak? Makna senang ayat ni macam ni. Saya bubuh makna saya senang. Saya depa bubuh juga kita terima. Sebab depa bubuh tu depa lagu depa. Yalah sama janji sama. Apa Allah Taala sebut dalam Quran? Allah Taala habaq kepada kita. Jadi Allah Taala kata, innallaha, sesungguhnya Allah Taala ni Allah yang bersifat wajib wal wujud, Allah yang bersifat segala sifat kesempurnaan, Allah yang bersifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun tu. Allah tu. Allah tu lah. Allah yang kita ucap dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Allah tu. Allah itu, kata dia, sesungguhnya Allah itu ma'al ladzina taqaw, serta mereka yang sifatnya bertakwa. Serta orang yang sifatnya takut kepada Allah. Dan juga bukan itu dia, walladzina hum muhsinun, dan beserta orang yang melakukan kebaikan, kebajikan. Jadi kita seimbang. Kita takut dan buat kebaikan. Kebaikan dan serta takwa itu Allah Taala dekat, serta. Jadi kesimpulan ayat ni, Allah beserta orang yang melakukan kebaikan ada sifat takut. Buat kebaikan tak ada sifat takut, Allah Taala tak serta. Buatlah apapun. Korban apapun kan? Anak berjihad ke, anak berjuang ke, apa ke. Tapi hanya kita fikirkan ghanimah, harta rampasan. Hanya kita fikirkan pangkat. Hanya kita fikirkan dunia. Hanya kita al-mal, ad-dunya, kan? Al-jah. Tak ada. Allah tak berserta. Apa bukti Allah tak berserta dengan kita? Kita nampak kan? Buktinya apabila kita tak dapat apa yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan, pangkat ke, dunia ke, harta ke, kita merasa terlalu kecewa, teramat kecewa. Perasaan kita down terus sampai kepada bumi yang ketujuh. Itu menandakan kita tak disertai oleh Allah. Sebab kita tak ada takut. Cuma yang kita fikirkan pangkat aku, derajat aku, kehebatan aku. Kita boleh faham untuk apa yang Allah Ta'ala sebut, kita boleh faham tuan-tuan. Dengan keadaan macam tu, tak ada masuk dalam kumpulan ayat Quran. Itu yang rugi. Berapa puluh tahun pun kita tadi buah sinunya, tapi tak ada takwa, tak ada arti. 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita buat kebaikan, kebajikan, tetapi tak ada takau, tak ada. Allah tak beserta. Tuan, jadi kalau kita nak terjemah dalam bentuk yang cukup penghayatan dia dalam ayat Quran ni tuan-tuan, makna jauh. InsyaAllah tuan-tuan,
Jadi tuan-tuan, itulah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam yang ketiga, no? Ketiga kan? Betul? Lagi dan yang keempat. Sama tak? Keempat, no? Baik. Wallahu a'lam. Betul. Tanda. Saya punya tanda ni tuan-tuan banyak. Pasal tu saya tengok macam-macam. Ada hijau, ada kuning, ada putih, ada merah, macam-macam tuan. Sungai Durinya pun di sini juga ada. Kita tak nampak dah. Tuan-tuan tanda dah. Tanda. Berapa bulan hari ni? 12. Oh 17. 12 saya nak tulis tu dia, tuan-tuan. 17. Bulan 2 nak. Masya-Allah tuan. Tuan ingat saya ni. Saya ni alhamdulillah boleh kata nampak lagu tu lah. Tidak kelabu asap kan. Boleh tu. Insyaallah. Doa-doalah mudah-mudahan. Tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat lain lah. Sebelum kita habis ni, bukan saya ni nak manggil ni betul dia. Manggil cara lisan lah. Pasal Nabi kata afdal lisan ni. Saya nak buat walimatul urus 10 hari bulan 3. 10 bulan 3 tuan-tuan. Tapi tempat dia tu lah. Dah tukang masak kata tak boleh buat kat rumah, kita payah nak pergi. Taklah. Jadi saya buat kat Dewan Ramli Natalib. Dia pun tak ada dah Ramli pun, kan? Yang ada Zamri, tak apalah. Jadi saya buat kat Dewan Ramli Natalib. Jadi jamuan tu dibuat daripada pukul 11 sampai pukul 5. Dia pergi sampai pukul 5 kan. Nak buat tak apalah, dia bagi bila kan. Jadi tak ada dosa pun kan. Jadi saya minta tuan-tuan hadirlah, no. Saya panggil mulut lah. Atas tu ni ada kad. Bukan tuan-tuan saja, puan-puan sama. Maknanya suami isteri. Itu maksudnya dengan saya isteri keluar. Lah maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang saya silap tuan-tuan. Kan? Sani puan-puan kata, kami tak kena panggil. Dah kan kena. Sama aja kan. Kalau ada tuan-tuan tu ada puan-puan, puan-puan samalah. Kalau tak ada tuan-tuan pun, yang mana ada puan-puan di dalam, panggil. Kan macam tu. Jadi mudah. Saya panggil macam ni senang kan. Jadi sampai rumah pun saya tahu kan. Kita panggil dalam kuliah saya insya-Allah tuan-tuan. Mula pukul 10 hari bulan 3 ya. 10 hari bulan 3 di Dewan Ramli Natalib pada pukul 11 sampai pukul 5. Sebab tu pukul 4 pun tak apa tu pasal tak apa tu tak apalah kan. Ada apa-apa nak berbuat kebajikan kot kan, beserta takwa dah kot kan. Kalau tak takwa tak rugi ada pun tak dapat pahala kan. Tak apalah tuan-tuan insya-Allah itulah ni ada kad apa nak ambil kad ambillah kan ni dah kad ni 10 tahun sebagai ingatan lah bagi